Hello everyone, welcome back again. Okay ya. Hari ini saya akan sambung PDPC saya tentang laluan penghantaran maklumat dari reseptor ke efektor. Okay ya. In my previous lesson, saya telah terangkan tentang struktur neuron. Okay ya. Dalam lesson hari ini, saya akan terangkan bagaimana maklumat dalam bentuk impuls saraf dihantar dari reseptor ke efektor untuk menghasilkan suatu gerak balas terhadap rangsangan tersebut. Kalau lagi simple lagi, saya akan terangkan bagaimana laluan impuls itu dihantar dari reseptor sampailah ke efektor. Okey ya. Sebenarnya gambar rajah ni saya petik daripada buku teks ya, buku teks. So kalau kamu boleh rujuk ya, buku teks muka surat 121. So saya akan gunakan gambar rajah ni. Saya ambil satu contoh ya, satu contoh rangsangan dan terangkan bagaimana rangsangan itu dihantarlah. Okey ya. Kita mula dengan rangsangan. Okey ya, yang pertama rangsangan contoh yang diberi ialah bunyi loceng pintu lah, bunyi loceng pintu, itu ialah rangsangan. Okey ya. So rangsangan okey ya, ialah bunyi daripada loceng pintu. Okey ya. Bunyi daripada loceng pintu. So itu ialah rangsangan. So rangsangan ni akan dikesan oleh siapa? Reseptor dalam telinga kita. So telinga kita ialah organ deria. So organ deria itu selalunya dia mempunyai reseptor. Semua organ deria mempunyai reseptor. Kita ada 5 organ deria, iaitu mata, hidung, lidah, kulit, telinga. So telinga ialah salah satu organ deria yang mempunyai reseptor. Dan spesifiknya telinga ini dia akan mengesan pelbagai jenis bunyi. Reseptor dalam telinga akan mengesan pelbagai jenis bunyi. So kita lihat reseptor di dalam telinga dia akan mengesanlah bunyi daripada loceng pintu tersebut. Okey ya. So saya terangkan, kita lihat reseptor dalam telinga. Okey ya, dalam telinga mengesan. Okey, mengesan rangsangan bunyi tersebut. Okey ya, mengesan rangsangan. Dan apa dia buat? Okey ya, bila dia menerima mengesan rangsangan, dia akan mencetuskan impuls. Okey ya, dia akan mencetuskan impuls saraf. Okay, ya. So dia akan mencetuskan impuls saraf yang mengandungi maklumat tentang bunyi tersebut lah. So masih ingat lagi inilah neuron apa? Nampak tak sel badan dia berada di tengah-tengah kan? Antara di tengah-tengah kat akson tu. So semestinya ini ialah neuron afferent. Okay ya. Okay, so ini ialah neuron afferent. So neuron afferent ni dia akan menghantar impuls. Okey ya. Selalu kita dah belajar sebelum ni, selalunya dia menghantar impuls ke SSP. SSP ialah sistem saraf pusat kita, iaitu otak. Okey ya. So dia akan menghantar impuls saraf ke mana? Mula-mula ke interneuron dulu, ke interneuron. Okey ya, dalam otak. Okey. Dan baru sekarang kita lihat nombor 4 pula. Okey, nombor 4. So ini ialah merujuk kepada apa? Nampak tak dia punya akson dia pendek saja. Okey ya. So ini ialah interneuron. Okey ya. So sekarang kita lihat apa fungsi interneuron pula. Interneuron. So interneuron ni dia akan menghantar
impuls, dia akan menghantar impuls saraf dari neuron eferen, okey ya, dari neuron eferen ke sistem saraf pusat. Okey ya, inilah sistem saraf pusat kita iaitu otak. Okey ya. So saya catatkan ya, give me some time. Okey ya. So interneuron menghantar, okey ya, menghantar impuls saraf dari neuron eferen, okey ya, dari neuron eferen, okey ya, ke sistem saraf pusat, ke sistem saraf pusat. Okey ya, ke sistem saraf pusat. Kemudian itu ialah first part ya, dia hantar dulu. Okey ya, dia hantar dulu dari melalui eferen, okey ya, dari eferen ke interneuron dan ke otak. So otak akan integrasikan maklumat tersebut, dia akan tafsirkan maklumat tersebut. Okey ya. Kemudian dia akan hantar balik dari sistem saraf pusat ke neuron eferen. Okey ya. Kemudian this is the second part ya. Kemudian dari sistem saraf pusat, okey ya, otak, SSP itu mewakili sistem saraf pusat ya, ke neuron eferen. Ke neuron eferen. Okey ya. Tadi A menghantar eferen, sekarang eferen. Okey, diterima dari otak. Okey ya. Okey, apa berlaku di otak? Kita lihat ya, sini ialah otak, ini ialah sebahagian daripada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat kita terdiri daripada otak dan juga saraf tunjang. Kita lihat. Okey. Sistem saraf pusat. Apa yang berlaku di otak? Okey ya. So otak akan menginterpretasi, okey, otak akan mengintegrasi lah, okey ya, mengintegrasi maklumat tersebut, okey, mengintegrasi dan menginterpretasi. Okey ya, mengintegrasi dan menginterpretasi. Okey ya. Impuls saraf otak, impuls saraf itu, okey ya, impuls saraf. Kemudian membuat keputusan. So dia akan menghantar impuls untuk gerak balas lah, okey ya. So membuat keputusan untuk membuka pintu tu, okey ya, membuat keputusan membuka pintu. Dalam bentuk impuls. Okey ya, dalam bentuk impuls. Maklumat tu digenerate dalam bentuk impuls. Dalam bentuk impuls elektrik. Okey. Kemudian baru, okey ya. Ingat ya, tadi reseptor di telinga mengesan, cetuskan impuls. Neuron eferen akan menghantar ke sistem saraf pusat melalui interneuron. Okey ya. Kemudian interneuron dia akan interpretasi impuls saraf tersebut, dan dia akan hantar ya gerak balas dia dalam bentuk impuls elektrik, iaitu untuk membuat keputusan membuka pintu dari sistem saraf pusat melalui interneuron ke neuron eferen pula. Okay ya. Can you see? Eferen to interneuron to sistem saraf pusat, integrate, keluarkan maklumat dalam bentuk gerak balas, hasilkan maklumat dalam bentuk bagi gerak balas dalam bentuk impuls elektrik, dan from the brain, dari sistem saraf pusat melalui interneuron ke eferen. Okey.
Okey, kita lihat. So, neuron efferent nombor 6. Okey, next one. Neuron efferent. Ni neuron efferent ya. Dia punya badan sel berada di hujung akson. Okey ya. Neuron efferent menghantar impuls. Okey ya. Menghantar impuls ke efektor. Okey ya. Apa yang efektor buat? Okey. Efektor tu melibatkan otot ya. Okey. Otot pada tangan. Okey. So efektor otot pada tangan okey ya, bertindak menghasilkan gerak balas. Bertindak menghasilkan gerak balas. So gerak balas berlakulah. Okay, gerak balas ialah tangan diulurkan untuk buka pintu. Okey. Itulah cara okey ya. Impuls di-generate okey ya dari reseptor sampai di otak untuk integrasi dan sampai ke efektor lah. So selalunya dia ialah dari, kalau kita nak ringkaskan, kalau saya nak ringkaskan okey ya. Okey, reseptor ke neuron efferent ke interneuron, kemudian otak, dari otak melalui interneuron ke neuron efferent ke efektor. Okey. Okey, itu sahaja lesson untuk hari ini. Next lesson saya akan terangkan tentang macam mana penghantaran impuls merentasi sinaps di antara dua neuron itu berlaku. Okey? Okey, thank you for listening. That's all for today.